Accidents happens. Kemalangan tidak berbau. Jika kemalangan itu mempunyai aroma yang boleh dihidu di sekian-sekian jarak, saya percaya manusia yang boleh menghidunya akan cuba mengelakkannya. Mengapa? Sebab manusia ini sudah embedded sejak dilahirkan bahwa mereka mempunyai insting untuk selamat, insting to survival. Justru itu, manusia ini boleh membuat pertimbangan sama ada satu keadaan itu boleh mendatangkan mudarat atau tidak kepada beliau. Jadi, jika manusia ini sudah ada insting untuk selamat, apa perlunya kita belajar keselamatan dan kesehatan? You bear it in mind, sebab ini sebenarnya ada satu skill yang sepatutnya orang sedar dia ada, tetapi mereka tidak menggunakan sebaiknya. Jadi definisi kemalangan ini secara umumnya adalah satu kejadian atau satu peristiwa yang tidak dijangka dan tidak dirancang yang menyebabkan kemusnahan dan kerugian harta benda dan kerosakan alam sekitar dan juga menyebabkan kecederaan dan kematian. Dan di premis ini dari definisi itu ada dua kata kunci, tidak dirancang, tidak dijangka. Jadi jika kita berpegang kepada premis ini, manusia berpegang kepada premis ini, bermakna kemalangan itu satu yang tidak boleh dielakkan. Jadi manusia itu perlu bersifat berserah saja, redo saja, sebab ini sudah ketentuannya. Kalau apa yang dikatakan sebagai sudah suratan takdir. Walhal sebenarnya, jika penyiasatan dilakukan dan kita melihat urutan peristiwa, kita akan dapati bahwa ada urutan-urutan peristiwa itu yang sebenarnya boleh diperbaiki, boleh dielakkan untuk memastikan tidak berlaku kemalangan. So, apabila kita mengatakan bahwa kemalangan itu tidak berbau, sebenarnya dia memang tidak ada bau, tapi kemalangan itu mempunyai simptom, mempunyai indikator yang boleh menjadi peramal sama ada ia akan berlaku ataupun tidak. Jadi kita tidak menjadi ahli sihir di sini. Kita belajar secara sistematik apakah punca-punca kemalangan di dalam modul ini. Dan sebenarnya dalam modul ini saya tidak menjanjikan bulan dan bintang. Saudara-saudari tidak menjadi safety officer dengan mengikuti satu kursus ini, tetapi sebenarnya apa yang saya boleh janjikan adalah apabila Anda menonton mana-mana filem yang ada unsur-unsur bahaya, saya bagi contoh misalnya Titanic, Deepwater Horizon, Train to Busan, ataupun yang paling famous Final Destination. Selepas mengikuti modul ini, kacamata penglihatan Anda akan melihat bahwa dalam setiap event itu, kejadian itu sebenarnya ada peristiwa-peristiwa kecil yang sebenarnya boleh diambil, boleh diselesaikan terlebih dahulu untuk memastikan kemalangan besar itu tidak berlaku. So kita teruskan modul ini dengan melihat apakah teori yang ada di sebalik punca-punca kemalangan. Berbagai teori telah diperkenalkan untuk memberi penjelasan dan kefahaman tentang persoalan keselamatan dan kesehatan dengan harapan dapat menghapus kemalangan di tempat kerja. Antara teori utama yang membincangkan persoalan ini adalah teori domino. Teori ini telah diperkenalkan oleh Herbert W. Heinrich yang bertugas di Travelers Insurance Company. Pada tahun 1920, beliau mengkaji sejumlah 75.000 laporan kemalangan industri yang berlaku di Amerika Syarikat dan beliau telah membuat kesimpulan yang berikut. Berdasarkan kajian beliau mendapati bahwa 2% daripada kemalangan industri itu adalah disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dielakkan. Terdapat 2 contoh yang boleh dikongsikan di sini, yaitu yang pertama adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic pada 15 April 1912. Yang mana sebagaimana yang kita telah sedia maklum, bahwa kapal tersebut tenggelam adalah disebabkan oleh pelanggaran kapal tersebut dengan sebuah iceberg yang sangat besar. Contoh yang kedua adalah kemalangan industri
nuclear disaster yang berlaku pada Mac 2011 di Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant di Okuma, Jepun. Yang mana ini adalah disebabkan oleh gempa bumi yang menyebabkan tsunami, yang mana ini menyebabkan plant nuklear itu telah menghadapi kerosakan, yang di mana disaster ini telah diklasifikasikan sebagai pada tahap level 7 oleh International Nuclear Event Scale (INES) nombor 2 di belakang Chernobyl Incident, yang mana dalam insiden ini seramai 154,000 penduduk Fukushima telah dipindahkan. Manakala 10% daripada puncak kemalangan menurut beliau adalah disebabkan oleh keadaan dan kondisi yang tidak selamat. Selepas ini, kita akan bincangkan apa yang dimaksudkan dengan keadaan tidak selamat dan kita akan belajar untuk mengenal pasti apa yang dimaksudkan sebagai keadaan ataupun kondisi tidak selamat. Yang terakhir, Heinrich mendapati bahawa yang terbesar sekali bahawa 88% kemalangan itu adalah disebabkan oleh tindakan tidak selamat oleh manusia itu sendiri. Jadi itu adalah 3 puncak kemalangan, iaitu 2% disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dielakkan, 10% disebabkan oleh keadaan tidak selamat, dan 88% disebabkan oleh tindakan tidak selamat. Sejajar dengan namanya teori domino. Teori domino itu elemen paling asasnya adalah ia merupakan satu urutan peristiwa. Menurut Heinrich, terdapat 5 faktor berurutan yang menyebabkan kemalangan. Jika satu faktor tumbang, maka faktor-faktor lain akan turut tumbang satu demi satu yang berakhir dengan kecederaan. Faktor-faktor itu dapat diringkaskan seperti yang berikut. Yang pertama, faktor keturunan dan persekitaran sosial. Sifat-sifat negatif seseorang yang membawa kepada perlakuan tidak selamat dipercayai boleh diwarisi atau diperolehi hasil daripada persekitaran sosial. Faktor yang kedua adalah kesilapan manusia. Sifat-sifat negatif sama ada diwarisi atau diperolehi adalah disebabkan kenapa seseorang berkelakuan tidak selamat dan sebab kenapa wujudnya keadaan-keadaan yang berbahaya. Contoh kesilapan manusia ini adalah contohnya seorang itu adalah yang keras kepala, dia seorang yang panas baran, yang mana dia cenderung akan melakukan kesilapan jika dipengaruhi oleh emosi tersebut. Faktor yang ketiga adalah tindakan tidak selamat dan kondisi tidak selamat. Tindakan tidak selamat yang dilakukan oleh seseorang dan hazard mechanical atau physical merupakan penyebab langsung kepada kemalangan. Manakala faktor keempat adalah kemalangan secara amnya yang mendatangkan kecederaan disebabkan oleh jatuh impak daripada objek-objek yang bergerak. Dan yang terakhir, kemalangan tadi akan menyebabkan kecederaan, yaitu kecederaan termasuk luka dan patah apabila yang disebabkan oleh kemalangan. Itu adalah 5 urutan peristiwa yang berlaku di dalam teori domino, iaitu dia mesti bermula dengan faktor keturunan, diikuti dengan kesilapan manusia, tindakan dan kondisi tidak selamat yang berakhir dengan kemalangan dan menyebabkan kecederaan ataupun kematian. Teori Heinrich mempunyai 2 faktor pusat, yaitu yang pertama, kecederaan ataupun kematian itu adalah disebabkan oleh kesan dari perlakuan faktor-faktor sebelumnya. Dan yang kedua, untuk memastikan kecederaan dan kematian ini tidak berlaku, perkara yang perlu diambil tindakan adalah dengan menghapuskan faktor tengah, yaitu faktor tindakan dan kondisi tidak selamat. Berdasarkan penjelasan dalam teori domino tersebut tadi, kita dapati bahawa ini selari dengan dapatan kajian Heinrich yang menyatakan bahawa 88% kemalangan itu adalah disebabkan oleh tindakan tidak selamat, yang mana ini merupakan faktor manusia. Jadi bagaimana untuk menangani
masalah untuk mengelakkan kemalangan di tempat kerja adalah untuk kita mengambil berat tentang faktor manusia ini. Dan satu elemen yang juga perlu diperhatikan apabila mencegah kemalangan di tempat kerja adalah faktor berkaitan dengan near miss. Apakah yang dimaksudkan dengan near miss? Itu akan kita bincangkan dalam video selepas ini.